macam Manggis cakap, apa yang jadi dekat Manggis masa zaman universiti dulu memang sangat memberi kesan yang mendalam. Kalau Manggis cerita pun Manggis nak nangis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah bagi peluang untuk kita dalam satu majlis ilmu yang dinamakan Tadabbur Hati. Dan majlis ini istimewa nak dibandingkan dengan majlis yang lain kerana ada satu hadis Nabi yang menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi dalam ramai-ramai manusia yang ada, kita yang duduk dalam majlis ini adalah yang terbaik daripada sekalian yang ada. Siapa yang bagi tahu? Nabi yang bagi tahu. Jadi syukur Alhamdulillah. Dan hari ini insya-Allah kita nak pergi kepada satu topik yang sangat besar dan menjadi-jadi sejak kebelakangan ini, iaitu fitnah dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Arabnya sebagai ghibah. Jadi bersama dengan kita insya-Allah hari ini mungkin orang yang mahir lebih daripada kita dalam tajuk macam ni. Kita akan bersama dengan Cik Manggis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak dan saya nak bagi salam. Sorry Ustaz. Saya tak ada nak bagi salam bagi Cik Manggis bagi dah. Apa khabar Cik Manggis, sihat ke? Alhamdulillah sihat Ustaz. So macam mana dengan how's your life sekarang, macam mana? Alhamdulillah, actually sebenarnya time PKP ni rasa macam lebih better juga sebenarnya sebab Manggis suka duduk rumah. So Manggis duduk rumah tapi Alhamdulillah ada kerja walaupun dekat rumah. So yeah, living the life. Alhamdulillah. Okey, hari ni kan kita nak tengok surah Al-Hujurat, betul? Surah Al-Hujurat ayat 12 dan kita nak bincang tentang tajuk yang ialah Cik Manggis pun tahu kan, duduk dalam dunia media sosial, dunia famous, dunia orang kata apa, dunia selebriti kan. Dunia-dunia ni memang akan ada tajuk macam ni. Jadi jom kita dalami sama-sama. Siapa nak mula baca dulu? Cik Manggis nak mula dulu tak? Boleh? Boleh, jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. 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 Tu cara nak berhenti dia. Kalau nak berhenti kat situ, kena berhenti macam tu. Tak apa, teruskan, tak ada masalah. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Ayuh, tamam. Betul. Betul. Okay. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Bagus, itu sangat cantik. Saya sambung Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Okay. So what's the story? Cik Manggis? Apa terjemahannya? Cik Manggis ada nak baca terjemahan tak? Boleh, saya ada terjemahan kat sini. Okay, nice. It's beautiful. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada banyak berprasangka. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengejek sebahagian yang lain.
Oh, sebab betul sambung sikit lagi. Oh, sama lagi. Oh, sambung je. Apakah ada di antara kamu yang menyukai memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu berasa jijik. Bertawakallah kepada Bertakwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yes. Okey. Kalau kita tengok dalam cerita ni kan Cik Manggih kan, kalau kita tengok kan, Allah bagi clear dekat kita, dia kata wahai orang yang beriman. Kemudian Allah bagi syarat yang pertama, Allah kata jangan banyak prasangka. Maknanya kalau bahasa kita sekarang ni lah, jangan sangka buruk banyak sangat. Jangan banyak berprasangka dan sangka buruk banyak sangat. Kalau kita buat macam tu, habis kita akan kita tak boleh nak pergi jauh, kita tak boleh nak capai banyak benda sebab kita asyik bersangka aja. Macam setengah orang kata apa, overthinking. Kalau hari ni punya istilah lah, boleh overthinking boleh. Kan overthinking. Lepas tu Allah Taala kata jangan kita duk cari salah orang. Salah orang ni, cari salah orang paling syok sekali. Sebab tu dalam lupa nak tengok diri sendiri. Allah bagi tahu kita jangan cari salah orang. Habis tu nak cari apa? Sebab manusia mesti nak kena cari juga kan. So apa yang manusia nak kena cari? Carilah benda yang baik yang ada pada orang tu untuk kita belajar. Kemudian terus Allah bagi tahu, janganlah kamu mengumpat antara kamu. Kalaulah saya tanya Cik Manggih, sebab Cik Manggih lebih duduk dalam dunia yang lebih luas daripada saya lah kan. Pasal apa orang mengata ke orang? Secara jujurnya Ustaz, sebelum Manggis jadi artis lagi pun, sebelum Manggis ada dalam industri ni, Manggis masa Manggis belajar dulu, Manggis ada dalam situasi tu. Situasi di bukan Manggis yang cakap orang yang buat Manggis. Jadi menarik. Tapi saya jadikan orang-orang ni semua macam satu motivasi untuk Manggis and untuk Manggis lebih bersangka baik dalam apa yang dilalui lah. Sebab bagi Manggis macam mungkin Allah temukan dengan orang-orang yang macam ni untuk kita belajar daripada perkara tu. Sebab bila orang buat kat kita, Manggis rasa sedih, Manggis rasa terkilan, sakit hati tu. So mungkin Allah nak ajar Manggis, takkan kita nak buat macam tu kat orang. Jadi sebenarnya banyak juga pengalaman Manggis masa dekat universiti dulu mengajar Manggis untuk lebih positif. Wow, so maknanya you pergi universiti dalam keadaan you belajar untuk menggunakan otak supaya bersangka baik lawan. Tapi bagus tau, sebab bukan semua orang bukan semua orang ada pemikiran macam tu tau. Orang buat kat kita pedih, benda yang sama kita tak mau buat dekat orang lain. Sebab ada setengah orang kata, oh hang buat kat aku boleh, aku tak boleh buat kat hang. Dia akan rasa macam tu tau. Tapi yang tu berbalik kepada macam husband Manggis selalu cakap, kalau kita rasa macam tu, apa beza kita dengan orang tu? Yes. You ada seorang suami yang baik. Kirim salam saya dekat dia dengan lapar Assalamualaikum. Maknanya dia berani bentuk pemikiran isteri dia untuk faham, kata jangan jadi macam orang yang buat jahat kat kita. Saya doa, saya dan semua orang yang ada dalam usrah kita ni, kita doa supaya Cik Manggih diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, keluarga yang baik, dijauhkan daripada fitnah, diberikan sabar sekiranya berlaku seperti situasi-situasi macam tu. Amin ya rabbal alamin. Amin lah, terima kasih Ustaz. Amin. Okey, satu soalan je nak tanya. Sebelum ada husband, macam mana boleh ada rasa macam aku tak mahu orang lain rasa macam aku? Macam mana pemikiran tu ada? Sebab itulah cara kita nak elak daripada kita buat fitnah, betul tak? Betul. Macam mana sebab memang macam Manggis cakap, apa yang jadi dekat Manggis masa zaman universiti dulu memang sangat memberi kesan yang mendalam. Kalau Manggis cerita pun Manggis nak nangis. Sebab memang teruk sangat Ustaz. Sampai even masa Manggis semester 1 pun Manggis dah, masa tu memang dah rasa macam nak berhenti college dah. Sebab I memang cannot handle it, but Alhamdulillah Allah temukan juga Manggis dengan kawan-kawan Manggis yang memang bagi support. So so Manggis jauhkan diri Manggis daripada orang-orang yang macam tu, keliling-keliling tu. Manggis just fokus dengan Manggis punya study, and Manggis sebab Manggis memang ada aim Manggis, so I focus on my aim and habiskan college lah. Okey, so saya dapat 3 pengajaran daripada situ. Saya dapat 3 pengajaran.
Tiga ni saya simpan benda ni. Kalau saya bagi tahu dekat orang pun saya kata, ni Cik Manggih cerita kat aku ni. Cara hampa nak elak daripada fitnah, nombor satu, hampa mesti kena ada kawan yang baik. Nombor dua, hampa mesti kena jauhkan diri daripada orang macam ni. Nombor tiga, hampa mesti kena fokus atas matlamat hidup. Cik Manggis, boleh tak bagi saya, berikan kepada saya nasihat. Okey, macam mana kalau saya nak elakkan diri saya daripada buat fitnah ni, macam mana? Kalau tanya Manggis, apa saja yang kita buat ni, Allah akan bagi secara setimpal. Jadi kita kena sedia maklum lah kalau kita buat orang, nanti jangan satu hari nanti tiba-tiba kalau kita dapat satu musibah, lepas tu kita fikir, kenapa? Apa aku buat? Apa dosa aku? Sebab kita tak sedar benda-benda kecil yang kita buat sebelum ni. Jadi sentiasa bersikap yang berprasangka baik dan berbuat baiklah dengan orang, tapi berbuat baik pun berpada-pada. Jangan over sangat pun tak boleh juga kan. Yang penting jangan aniaya orang. InsyaAllah. Terima kasihlah Cik Manggih. Salamlah kat suami ajak tu bagus tu. Kata kat suami, ustaz kata bagus abang pesan kat saya tadi tu. Kata jangan jadi lagu orang tu. Kalau tak, apa beza you dengan orang tu? Sempoi, itu nasihat yang cukup berguna. Manggih tadi ustaz tanya Manggih, tapi sekarang Manggih nak tanya ustaz satu soalan, boleh tak ustaz? Apa yang saya boleh santuni? Yes, silakan. Okey, Manggih nak tanya ustaz. Okey, contohnya macam memang selama ni Manggih menerapkan kalau orang nak buat kat Manggih tak apa, tak kisah, sabar, diam, teruskan kehidupan. Tapi itu macam apa yang diorang tak macam fitnah-fitnah ke apa benda semua tu semua jadi macam dia tak tersebar, dia tersebar antara situlah, dia tak tersebar meluas. Macam mana kalau kita difitnah dan fitnah tu tersebar secara meluas di media sosial dan meluaslah. Lepas tu apa tindakan yang paling wajar untuk kita lakukan? Satu, sama ada kita patut redha dan diam ataupun redha dan bersuara untuk menegakkan keadilan tu. Jadi Cik Manggih tanyakan, apa tindakan patut saya buat? Jom kita belajar daripada Ummul Mukminin. Apa dia buat masa dia kena fitnah? Pertama, dia duduk di dalam rumah dia dan dia duduk di dalam rumah mak bapak dia. Sebab apa? Ini adalah kita punya syurga. Mak bapak kita syurga kita. Dan tapi kena ingat, bukan bermakna mak bapak kita sokong kita. Belum tentu. Sebab Siti Aisyah, ayahnya Saidina Abu Bakar. Ketika mana Nabi mai kepada Siti Aisyah, kata kat Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, kalau betul kamu buat, bertaubatlah. Kalau kamu tak buat, Allah akan bersihkan nama kamu. Siti Aisyah menangis. Dia pergi ke ayah dia, dia kata, ayah kenapa Nabi kata lagu tu kat aku? Aku tak buat. Saidina Abu Bakar kata, itu kan Rasulullah, apa aku boleh kata? Maknanya ayah dia tak boleh nak memihak kepada dia. Ni pun kita kena ambil hadam juga, bahawa bukan semestinya orang keliling tu akan sokong kita. Tapi bila kita duduk dengan orang, dengan mak bapak kita boleh minta mereka berdoa untuk kita. Jadi siapa yang kena fitnah teruk kan, macam sekarang ni kan kawan-kawan kita ada yang kena fitnah teruk yang macam sampai international lah apa semua. Jadi macam mana cara dia? Patutnya dia duduk dengan mak bapak dia, minta mak dia tolong doa untuk dia, bapak dia tolong doa untuk dia. Itu yang pertama, macam mana Ummul Mukminin buat. Yang kedua, banyakkan munajat kepada Allah. Sebab cara kita bersihkan diri kita dengan cara Allah bersihkan diri kita, Allah punya cara lagi kemah. And then bila diberi peluang bersuara, barulah bersuara dalam keadaan tawadhu'. Dia tak boleh macam kita kan orang, contoh orang fitnah kita. Kata dia ni buat macam ni. Bila kita dapat peluang, toh kita menunjukkan diri kita macam seolah orang kata, memang nampak macam layak aja dia ni jadi macam tu. Patutnya kita bila kena tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya seperti semua orang tahu, kehidupan saya macam ni. Bila orang kata macam ni, saya rasa sedih. Sebab bila jadi macam tu, saya tak buat macam ni, saya tak buat macam ni. Tapi bila saya bagi tahu, saya yakin semua orang dah terpengaruh dengan fitnah ini. Tapi bila saya kata saya mengaku saya buat sedangkan saya tak buat, memang bohonglah kalau saya cakap macam tu. Nampak? Kita tawaduk cakap. Itulah dialog Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan di hujung dia Siti Aisyah kata apa? Kalau begitu, aku hanya boleh kata seperti Nabi Ya'qub berkata ketika Nabi Yusuf hilang daripada pandangannya. Apa dia? Inni ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya hanya mengadu kepada Allah sahaja duka cita saya. Kalau kita cakap macam tu pun, orang semua akan rasa macam, ya Allah. So,
problem solve. Ini kita tidak. Kita bila ada peluang, hampa ingat hampa seorang je boleh duk kata aku, hampa boleh buat lagu ni, hampa ingat hampa siapa dia? Aku kita cakap lagu tu orang tengok macam layak je dengan fitnah kat kawan ni. Kira itu antara apa yang ada dalam sorotan sejarah kepada orang perempuan di luar sana yang diri mereka macam Cik Manggis lah, selebriti, ada rupa dan sebagainya, terdedah kepada fitnah. Bacalah kisah Siti Aisyah dalam bentuk hadis apa tadi? Cepat, hadis ifki. Wah, pandai. Cerdik. Bacalah hadis ifki supaya kita tahu macam mana kita nak react dan nak tahu apa yang berlaku pada kita. Wallahu a'lamu bissawab. Boleh jawapan macam tu? Boleh. Terima kasih Ustaz. Okey. Nanti kita jumpa lagi, okey? InsyaAllah. InsyaAllah. Saya pun seronok bersama dengan Cik Manggis. Jangan lupa sampaikan salam saya kepada suami Cik Manggis dan keluarga Cik Manggis, dan juga insya-Allah ada peluang kita duduk lagi dalam majlis seperti ini. Terima kasih semua. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.